Selamat petang, salam sejahtera. Petang ini kita dikejutkan dengan satu pembubaran. Tarik pembubaran Negeri Sembilan yang telah pun dimuktamadkan. Jadi bermaksud tidak lama lagi orang-orang Negeri Sembilan pula akan menentukan siapa kerajaan yang akan memimpin di Negeri Sembilan. Baru-baru ini juga tular dalam satu paparan berita mengatakan bahwa Perikatan Nasional bakal merampas Negeri Sembilan. Yang saya nak kata ialah, mungkinkah kali ini Perikatan Nasional akan menjadi lebih susah menawan negeri-negeri lain kerana Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan sudah pun bekerjasama. Bermaksud ada harapan 1 lawan 1. Saya optimis sekiranya 1 lawan 1 berlaku, akan ada situasi yang berbeza, situasi yang lebih sukar untuk Perikatan Nasional. Ditambah pula, mereka bukan lagi kerajaan pada waktu ini, tetapi sebagai pembangkang. Ingat, kerajaan dengan pembangkang jauh bezanya. Dari segi peruntukan saja, sudah jauh beza. Kita semua tahu tentang itu. Walau bagaimanapun, ada penganalisis politik mengatakan sukar untuk menghentikan gelombang biru dan hijau. Namun, saya optimis bahawa kalaupun sukar dikekang gelombang tersebut, ianya akan menjadi sedikit sukar apabila berlaku pertembungan 1 lawan 1. Ditambah pula dengan prestasi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang semakin hebat, semakin mula kelihatan taringnya apabila beliau dengan berani dan lantang kukuh pada prinsip untuk memerangi rasuah, mendedahkan penyelewengan-penyelewengan kuasa yang berlaku di seluruh Malaysia. Dan terbaru beliau kata, ada bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Keuangan yang memunggah kekayaan berbilion, dan Anwar Ibrahim berjanji beliau akan cuba untuk mendapatkan semula kekayaan itu untuk rakyat Malaysia. Hari ini dikatakan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan iaitu Aminuddin Harun, beliau kata DUN Negeri Sembilan akan bubar pada Mei atau Jun. Dewan Undangan Negeri Sembilan akan dibubarkan pada bulan Mei atau Jun depan bagi memberi laluan kepada PRN, kata Menteri Besar Aminuddin Harun. Aminuddin berkata ketika ini fokus utama kerajaan negeri bagi memberi ruang kepada proses pemulihan ekonomi. Menurut Adun Si Kamat itu, keputusan berkenan juga selari dengan pendirian kerajaan negeri sebelum ini yang mahu memberikan khidmat genap selama 5 tahun. Kita gunakan tahun ini dengan baik untuk pastikan negeri dapat ditadbir sebaik mungkin. Kerana dalam keadaan sekarang politiknya juga agak dinamik dan tidaklah runsing sangat, katanya menurut Astro Awani. Saudara-saudara, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan ini yang mengatakan bahawa mereka perlu menghabiskan dulu khidmat genap 5 tahun. Inilah yang sepatutnya berlaku. Jangan dicantas di tengah jalan. Jangan dirompak di tengah jalan. Jangan juga dibunuh di tengah jalan. Kerana perkhidmatan yang tak cukup lahirnya atau tak cukup bulan, pasti hasilnya juga tidak seperti yang dirancang. Sesuatu perkara itu biasanya dirancang untuk jangka masa pendek dan juga panjang. Jadi, perbuatan-perbuatan mencatas di tengah jalan, merobohkan di tengah jalan, apalagi menumbangkan dengan langkah-langkah yang amat kita kutuk, kita boleh gelar itu sebagai langkah-langkah setan, itu semua akan menyebabkan kerugian kepada rakyat dan negeri itu sendiri. Jadi amatlah baik, seperti yang dikatakan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan ini, yaitu fokus dulu kepada memberi ruang proses pemulihan ekonomi. Janganlah terlalu gairah mau merampas kerajaan, mau merampas kuasa. Kerana ada masa, berilah masa. 5 tahun bukan lama. Tunggu sehingga 5 tahun, barulah kalau nak sangat kuasa, buat kerja baik-baik. Kalau kamu pembangkang, buat kerja baik-baik. Jadi pembangkang berwibawa, 5 tahun akan datang, kamu pasti akan menang. Cuma saja, satu saja masalahnya. Kalau Anda cuba menyembunyikan sesuatu perkara yang Anda takuti, dibongkar oleh orang-orang tertentu dalam kerajaan, mungkin itu sebabnya Anda mahu sangat merampas kerajaan dalam masa terdekat, takut nanti pekung di dada terdedah pula. Itu saja alasan yang boleh saya fikirkan, yaitu takut pekung, takut masalah, takut salah guna kuasa. Kalau ada pernah dilakukan bakal didedahkan. Ialah
Maklumlah, Datuk Seri Anwar Ibrahim itu orangnya yang suka mendedahkan apa yang buruk pernah dilakukan oleh siapa-siapa dalam kerajaan. Bahkan Anwar Ibrahim tak pernah takut pun mendedahkan siapapun orang itu, termasuklah baru-baru ini bekas ketua negara, yaitu bekas Perdana Menteri dan juga bekas Menteri Keuangan. Siapa orangnya? Anda teka, Anda tulis saja dalam ruangan komen. Sebelum kita teruskan, saudara, mohon kiranya Anda tekan dulu butang subscribe itu. Tekan butang subscribe itu percuma untuk membantu mengembangkan channel ini. Saudara-saudara, yang menariknya, beliau kata, Adun ataupun Ketua Menteri, Menteri Besar Negeri Sembilan ini mengatakan, kita gunakan tahun ini dengan baik untuk pastikan negeri dapat ditadbir sebaik mungkin. Kerana dalam keadaan sekarang, politiknya juga agak dinamik dan tidaklah runsing sangat, kata beliau. Ahli Parlimen Port Dickson itu turut berkata, meskipun dinamik, politik negara dan negeri dilihat stabil ketika ini. Namun fokus kepada isu itu tidak perlu diberikan keutamaan kerana keharmonian masyarakat lebih utama, kata beliau. Saya lihat juga, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Besar ini, apabila dia kata, keadaan politik di negara kita sebenarnya stabil. Cuma orang-orang tertentu saja yang rasa ia tidak stabil. Bagi saya, sebagai pemerhati politik, kerajaan Malaysia yang ada sekarang ini jauh lebih stabil daripada kerajaan Muhyiddin Yassin dan kerajaan Ismail Sabri Yaakob. Jadi kalau ada orang daripada Perikatan Nasional yang mengatakan tidak stabil, bandingkan dulu dengan kerajaan Muhyiddin Yassin dan kerajaan Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Mana yang lebih stabil, Anwar Ibrahim ataupun mereka itu? Jadi janganlah berbuat meludah ke langit kena muka sendiri. Saudara-saudara, Ketua Menteri ini, Menteri Besar ini juga mengatakan kita tidaklah mahu asik cerita soal politik saja, katanya. Tetapi apapun saya rasa kita tetap kena hadapi supaya kita boleh dilihat sebagai negara dan negeri yang mempunyai potensi masa depan dalam bidang politik, katanya. Saya pun setuju. Pemimpin-pemimpin negara ini janganlah terlampau cerita soal politik saja. Bagi peluang kepada pimpinan negara, terutama Perdana Menteri kita dan timbalan Perdana Menteri kita untuk bekerja. Bagi 5 tahun untuk mereka bekerja. Kalau mereka gagal, apalagi kerja kita, pangkah, jangan tak pangkah. Undi, jangan tak undi. Kalau tidak berjaya, kalau gagal, kita tumbangkan saja. Tidak masalah, itu adalah kuasa kita. Kita tidak mahu orang lari kerana kita sibuk berpolitik, kata Ketua Menteri Besar ini. Jadi kita harap dalam tempoh berbaki Januari sehingga Mei ini, kita dapatlah lakukan yang terbaik untuk negeri dan juga negara, kata beliau. Sebelum ini, Aminuddin dilapor berkata, 6 negeri menyatakan kesediaan untuk membubarkan DUN secara bersama bagi membelikan PRN diadakan serentak. Saya fikir perbuatan ataupun keputusan melaksanakan PRN secara serentak itu amat baik kerana kemeriahannya lebih baik, budgetnya juga akan lebih kecil kerana belanja mengurus itu akan lebih kecil. Ini satu tindakan yang bijaksana. Sebelum kita berpisah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe Malaysia. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.